Hai, hello, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, kawan-kawan, rakan-rakan keluarga yang menonton video kali ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana terus setia bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini hangat menjadi cerita netizen berkaitan dengan rombakan kabinet. Bila bercakap tentang rombakan kabinet, mulailah netizen memberikan komen pandangan secara pribadi di ruangan media sosial, Facebook, di YouTube, dan di mana sahaja. Ada yang memberikan pandangan, pendapat bahawa pemimpin ini patut dilantik masuk dalam kabinet. Ada yang berkata menteri yang sedia ada ini perlu digugurkan. Masing-masing kita ada pendapat. Tetapi antara yang hangat di media sosial yang saya terima, yang saya lihat melalui laman media sosial saya terkejut kerana ada beberapa nama yang disebut, yang saya boleh kata bukan pun ahli parlimen, bukan juga ahli dalam kerajaan, tetapi nama mereka disebut untuk diserap masuk di dalam kabinet. Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan sebentar tentang terapi imun. Produk ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesihatan, penyakit berulang yang tak pandai sembuh-sembuh, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Pasti sembuh. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips tentang terapi imun, terutamanya Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, diabetes, kolesterol darah tinggi, bawasir, gout, gastrik, dan apa saja masalah kesihatan Anda, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Nomor yang tertera Anda boleh hubungi. Saudara-saudara, saya melihat dalam laman Facebook media sosial saya berkata, Badrul antara yang layak menjadi menteri, belia dan suka. Daripada Facebook page Sahabat Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, nama Badrul Bakhtiar adalah tidak asing lagi, kerana beliau adalah pemain bola sepak sebelum ini yang telah membawa nama Malaysia di persada dunia dan telah menjadi antara pemain favorit oleh pemain kebanggaan oleh rakyat Malaysia. Saya amat respect Badrul. Tapi adakah peluang Badrul Bakhtiar untuk menjadi menteri di dalam kabinet? Dan dinyatakan di sini Badrul antara yang layak menjadi menteri belia dan suka. Adakah Badrul Bakhtiar kini akan diserap dan menggantikan Hanayo, yaitu yang memegang jawatan Menteri Belia dan Sukan hari ini? Saudara-saudara, dalam pada itu beberapa nama yang saya kongsikan kepada Anda hari ini. Adakah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akan melantik pertama Nurul Izzah Anwar sebagai Timbalan Presiden PKR, dan juga Rafizi Ramli yang mempunyai pengalaman sebagai Menteri Ekonomi, dan Khairy Jamaluddin yang memang mempunyai pengalaman sebagai menteri dan mempunyai satu pembawaan sebagai, saya rasa, sebagai elit politik. Adakah beberapa nama ini akan diserap masuk di dalam kabinet? Yang pasti, saudara-saudara, Anwar Ibrahim akan sekiranya ada rombakan berlaku. Saya percaya ada rombakan berlaku kerana pertama Iwan Benedik yang sudah letak jawatan di dalam kabinet, dan juga tuan-tuan dan puan, kontrak Tengku Zafrul dan juga Saifuddin Nasution serta Zamri akan ditamatkan ataupun akan tamat. Jadi spekulasi rombakan kabinet semakin hangat. Tariknya adalah selepas beberapa senator yang ada hari ini akan tamat kontrak. Jadi beberapa nama saya sebut sebentar tadi. Pertama, cadangan daripada netizen Badrul Bakhtiar, Rafizi Ramli, Nurul Izzah Anwar, dan Khairy Jamaluddin. Adakah beberapa nama ini akan menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan? Walaupun ada peratusannya kemungkinan iya, tapi memang rendah untuk mungkin untuk Badrul Bakhtiar kerana beliau adalah adun daripada parti pembangkang hari ini. Jadi saudara-saudara, sekiranya 4 nama ini diserap masuk di dalam kabinet, Anda setuju atau tidak? Dan seterusnya pula, adakah nama menteri yang hari ini di dalam kabinet
ada beberapa nama yang perlu digugurkan. Ada netizen menggesa Mat Sabu diganti, ada netizen menggesa Hanayo diganti, Menteri Pendidikan Fadlina Sidek, dan macam-macam lagi. Jadi kita nantikan siapakah ahli baru ataupun menteri kabinet baru, jemaah menteri baru yang akan dipimpin oleh Anwar. Kita nantikan siapa. Apapun kita teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang seterusnya. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, sebelum saya teruskan kepada isu kita yang panas hari ini, saya nak tanya, apa pendapat Anda sekiranya ada ahli politik yang memang kita respect, yang sudah mempunyai pengalaman luas, yang sudah pernah menjadi Perdana Menteri, tapi usianya sudah 100 tahun, yang kita boleh lihat tidak lagi mampu ke sana ke sini untuk melakukan kerja seperti ketika waktu muda beliau dahulu. Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya amat respect Tun Mahathir kerana beliau adalah bekas Perdana Menteri, sangat berjasa kepada tanah air kita. Tetapi di saat usia Mahathir yang sudah 100 tahun, ramai yang mulai mempersoalkan, ramai juga mulai memberikan pendapat kepada Tun Mahathir supaya rehat saja, tenang saja di rumah. Antara penyebabnya bukan saja faktor usia, tetapi kerana telah kalah teruk pada PRU 15 yang lalu. Terbaru saudara-saudara, ada satu kenyataan Mahathir kepada ahli UMNO ataupun kepada parti UMNO yang akan menimbulkan banyak pandangan daripada netizen. Oke, sebelum saya kongsikan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, sakit pinggang, sakit badan, demam tak pandai sembuh, batuk-batuk tak pandai sembuh, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Pasti sembuh sekiranya Anda mempunyai ikhtiar. Saudara-saudara, produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat dan ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi nombor yang tertera. Saudara-saudara, melalui Facebook page Dr. Mahathir bin Mohamad, wahai ahli UMNO, kamu sudah hianati perjuangan ibu bapa dan datuk nenek kamu untuk kemerdekaan tanah Melayu. Anda setuju atau tidak kenyataan Tun Mahathir? Yang kedua, hari ini kamu sokong tindakan menghapuskan kemerdekaan yang mereka perjuang dahulu apabila mempersetujui perjanjian meletak negara tercinta ini di bawah kuasa Amerika Syarikat. Kamu utamakan kepentingan diri kamu dan gadai tanah air. Anak cucu kamu akan kutuk perbuatan kamu. Tak perlu kamu pertahan perjanjian ini. Selain dari bersetuju membeli hampir 1 triliun ringgit barangan Amerika, kamu bersetuju menyokong dasar dan tindakan Amerika. Kamu juga setuju merujuk kepada ES segala tindakan dan dasar hubungan Malaysia dengan negara lain supaya tidak bertentangan dasar dan tindakan ES. Keberanian Malaysia sudah tidak ada lagi. Segala-galanya ditentu oleh ES. UMNO sudah jadi pengkhianat kepada bangsa Melayu. UMNO tidak lagi berjuang untuk bangsa, negara dan agama. Bagi ahli dan wakil rakyat UMNO, perjuangan hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. Pengkhianatan kamu akan tercatat dalam sejarah negara. Dr. Mahathir bin Mohamad, 12 November 2025. Sebelum saya teruskan kepada isi yang seterusnya, apa komen Anda setelah Tun Mahathir membuat kenyataan ini secara terbuka? Ada pula komen yang saya lihat, serangan diberikan terhadap Mahathir. Wahai Tun, sudahlah berpura-pura jadi penjaga kemerdekaan. Zaman Tun dulu pun Malaysia sudah lama tunduk pada kuasa asing. Cuma bezanya dulu Tun yang tanda tangan. Sekarang bila bukan Tun yang pegang kuasa, semua salah orang lain. Bila Tun yang buat semua jadi, strategi pembangunan. Lucu bila orang yang paling lama memerintah, paling banyak berhutang, paling banyak rosakkan institusi, tiba-tiba muncul semula cakap soal pengkhianatan. Rakyat sudah celik, Tun, kami tahu siapa yang gadai maruah bangsa demi kuasa.
Ada pula komen, Tun tubuh parti politik untuk gantikan UMNO, tapi gagal. Akhirnya Tun terbuang. Sudah-sudahlah Tun, dulu rakyat sanjungi Tun. Tapi semakin Tun berusia, semakin meroyak. Cukup-cukuplah Tun, lepas Tun kembali jadi PM kali kedua. Apa sudah jadi kepada Malaysia? Punah. Ekonomi terus merundum. Kalaulah Tun tak campur urusan negara, pastinya wawasan 2020 yang Tun impikan berjaya. Selagi kami ada yang kata bekas PM 22 tahun, 22 bulan, hilang deposit di kawasan sendiri. Ada yang kata kata-kata dari Bapak Perpecahan Melayu. Hasilnya, walaupun menjadi PM selama 24 tahun dan bergelar negarawan, tetapi ditolak sepenuhnya oleh orang Melayu sendiri. Berehatlah Tun, PRU lepas pun hilang deposit. Jadi itu adalah beberapa serangan yang diterima oleh Tun Mahathir. Nah, saudara-saudara, pastinya ada juga memuji tindakan Tun, ada juga yang bersetuju. Tapi, adakah ini bukti bahwa Tun Mahathir sudah tidak relevan lagi? Adakah ini bukti Tun Mahathir sudah perlu berehat? Nah, saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex Smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak.